Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan kita diberikan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat insya-Allah. An Jabir radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal mar'ata tuqbalu fi surati syaitan wa tudbaru fi surati syaitan idza ahadukum a'jabathu al-mar'atu fawaqa'at fi qalbihi faly'amid ila imra'atihi فليواقعها فإن ذلك يرد ما في نفسه. رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. Daripada Sayyidina Jabir radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perempuan itu tuqbalu fi surati syaitan, daripada depan dengan gambaran syaitan, wa tudbaru fi surati syaitan, daripada belakang pun gambarannya daripada syaitan. Idza ahadukum a'jabathul mar'atu, apabila seseorang itu melihat ataupun terlihat kecantikan seorang perempuan ataupun apa saja yang mendatangkan kekaguman kepada dia, fa waqa'at fi qalbihi, maka tersentuh hati ataupun masuk dalam hati hebat perempuan. Falyamin ila imraatih, maka ingatkanlah, letakkanlah dalam hati itu, ingat selalu pada isterinya. Falyuwaqi'ha, balik copek, ai falyujami'ha, dimakkanlah isteri itu doreh-doreh. Fa inna dzalika yaruddu ma fi qalbi, kerana yang demikian itu akan menghilangkan apa yang mula-mula sangkut dalam hati dia itu. Hadisnya sahih, riwayat Imam Muslim. Ni semua kena lah ni kan. Kira kita anggap tak ada lah yang expired ni. Jadi hadis ini di antara perkara yang boleh memelihara, kalau tengok hadis ni macam bentuknya individu, tetapi sebenarnya dia memelihara masyarakat, makna yang benda yang lebih luas lagi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam nak menggambarkan siapa pun tak terkecuali daripada masalah ini, sehingga ada diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pagi pasar terlihat seorang perempuan, maka balik dia mendapatkan isterinya. Ketika itu isterinya sedang menguli tepung, bukan menguli. Dia kata apa? Keldai kan pusing tu, dia selesaikan tu. Kita panggil apa tu? Tepung, gandum jadi tepung tu.
Tengah mengisar gandum. Jadi sampai-sampai rumah, Nabi pun ajak, jom. Dia pun tinggal gandum tu, tahu sama dengan isteri. Bukan macam sekarang, kau tak nampak dan buat apa ni. Jadi ini satu benda yang sangat penting sebenarnya. Begitu juga satu ancaman. Permulaan hadis itu, Nabi SAW menyebut, innal mar'ata tuqbalu fi surati syaitan wa tudbaru fi surati syaitan. Maksud dia kalau orang perempuan terhadap lelaki, begitu juga lelaki terhadap perempuan tu lebih lagi. Kan? Secara khusus dalam hadis ni, kalau tengok perempuan daripada belakang nampak lawa, daripada depan pun nampak lawa, itu syaitan. Dia cerita bila tak lawa, bila dah nikah, semua tak lawa, semua rebeh. Sebelum tu semua anda, tu kerja syaitan. Dan Nabi SAW kata, kalau begitu keadaannya, dan memang begitulah kebiasaan. Kebiasaan. Sehingga orang yang dah dimakan umur pun masih ada benda. Sebab inilah kerja syaitan. Sentiasa membawa manusia tu ke arah kebinasaan. Kalau dalam hubungan masyarakat ni dia, sebab tu Nabi SAW melarang seseorang itu duduk berduaan. Ma khala rajulun bimra'atin illa syaitanu thalithuhuma. Seorang lelaki tu duduk sesama dengan perempuan, asalnya nak bincang, asalnya nak meeting apa dua orang, asalnya nak berikan pandangan, bertukar-tukar pendapat, contoh. Tapi dia tak faham dalam pada tu, itu sebenarnya bukan bini dia, itu bukan suami dia, itu bukan anak saudara kau dan sebagainya, tapi itu orang yang bukan ada kena-mengena mahram dengan dia. Akhirnya Nabi SAW khabar, syaitan menyalid ke situ. Illa syaitanu thalithuhuma. Syaitan yang ketiga Nabi khabar. Dia bukan berdua sebenarnya. Syaitan yang ketiga. Serupa ada satu hadis yang lain, Nabi SAW menyebut, iyyakum watta'arra. Hati-hati dengan, kita nak kata apa? Kira bertelanjang lah. Kan? Hati-hati dengan aurat, contoh macam tu. Hati-hati dengan bertelanjang bulat. Fa inna ma'akum, kerana sesungguhnya ada dengan kamu, la yufariqukum, ada makhluk yang tidak berpisah dengan kamu, illa indal ghaid, kecuali ketika masuk tandas, wa hina yuqda hajatah, dan ketika dia nak menunaikan, bukan hajat, yuqda ahlah, bersama dengan isteri, suami isteri, ketika tu malaikat tak sama. Kan? Dua keadaan. Sebab tu Nabi khabar, jaga-jaga, hati-hati. Kan? Jangan suka kita mendedahkan aurat. Menodahkan aurat pasal apa? Bersama kita tu ada jenis makhluk yang tidak terpisah dengan kita kecuali dua keadaan. Indal ghaid, tengah kencing ataupun tengah masuk tandas, ataupun ketika bersama dengan isteri. Maka hendaklah kamu rasa malu dengan dia. Itu Nabi khabar. Fastahyuhum. Maka hendaklah kamu rasa malu dengan dia. Pasal itu malaikat. Jadi Nabi SAW mengingatkan, jaga. Kan? Itu juga Rasulullah SAW menyebut tentang aurat perempuan. Kalau perempuan dengan hiasannya, dengan penampilannya, tak kisahlah macam mana pun, datang syaitan, istashrafaha syaitan. Syaitan akan menghiasi dia macam mana pun pada pandangan orang lelaki-lelaki. Begitu juga sebaliknya. Kok macam mana pun. Kan? Bila keluar je syaitan, bila keluar je perempuan, ada lelaki memandang kepada perempuan, mesti situ. Mesti jadi macam itu. Istashrafaha syaitan. Syaitan akan bersungguh-sungguh menjadikan perempuan itu cantik pada pandangan mata. Dia akan jadi macam tu juga. Itu kata Nabi SAW, kecuali orang yang ada perisai. Ada perisai. Apa perisai? Itu yang disebut alladhi, macam mana ayat Quran ni? Macam mana ayat ni? Yaghudduna absarahum wa yahfadhu furujahum. Apa pangkalayan ni? Lepas tu ada dua tu kan, satu lelaki satu perempuan. Yaghdud yaghdudna absarahunna yahfazna furujahun. Kan? Betul, alhamdulillah. Ini lebih ada orang alim tu mengatakan. Wa qul lil mu'minina ay yaghuddu absarahum, betul kan? Wa yahfazu furujahum. Jadi katakan kepada orang, dia mukminin dulu kan, mukminat dulu. Mukminat dah. Wa qul lil mu'minati ay yaghuddna absarahunna yahfazna furujahun. Katakan kepada orang-orang beriman daripada kalangan orang-orang perempuan, hendaklah dia menundukkan pandangannya.
dan memelihara kemaluan. Maksud dia kehormatannya itu. Perisai dia tu, pandangan tu, tunduk tu perisai dia. Lain daripada amalan-amalan kita lah. Amalan zikir, doa, amalan daripada ibadah-ibadah salihah kita. Dalam satu hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, inna rajula idza nadhara mahasin imra'ah, sesungguhnya seorang lelaki itu melihat kecantikan seorang perempuan, thumma yaghuddu basarah, kemudian dia memalingkan, menundukkan pandangannya, ahdatsallahu fi qalbihi ibadatan yajidu halawataha. Hebat lagi. Kan? Sesungguhnya seorang yang terlihat kecantikan seorang perempuan, begitu juga sebalik, perempuan melihat kehandsoman, handsome lah kan, kehandsoman seorang lelaki. Thumma yaghuddu basarah, kemudian menundukkan pandangan matanya, memalingkan pandangan matanya, sama ada tu terlihat depan mata, ataupun gambar, ataupun sekarang ni handphone kau, gadget kau, semua benda tu. Yaghuddu basarah, palingkan pandangan matanya, ataupun copek-copek scroll, contoh. Apa yang Allah bagi? Hebat. Ahdatsallahu fi qalbi, Allah jadikan ataupun Allah wujudkan, Allah letakkan di dalam hatinya, fi qalbihi ibadatan, kalau dia buat apa bentuk ibadah pun, yajidu halawataha, rasa manisnya. Itu rahsia, itu perisai. Terasa manis kan? Kita bukan cerita hanya orang muda-muda saja, tak. Kan? Ya, orang tua pun kadang-kadang lebih monyam lagi. Tu kalau tak ada perisai. Ya, kalau orang tua dia sebut meronyam lah. Kalau orang-orang muda-muda dia tak khabar meronyam. Tergedik-gedik namanya. Kan? Sama je. Kalau ada perisai, insya-Allah, selain daripada usaha kita dengan zikir, dengan doa, kan? Usaha kita dengan amal soleh itu perisai. Kan? Sebab tu kita disebut oleh al-Imam, disebut oleh Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang yang merosakkan kita, yang jadikan kita tersungkur ni, ada 4 perkara. Dalam usaha kita nak jadi baik, usaha kita nak amal soleh, usaha kita nak ikhlas, usaha kita nak dakwah, benda yang buatkan kita jadi separuh jalan, tersungkur terui dan sebagainya. Jadi rosaklah mana kita ni. 4 benda. Nombor 1, dunia, ad-dunya wa zinatuha. Dunia dengan kesedapan dan perhiasannya. Itu nombor 1 yang merosakkan kita. Kan? Dunia. Ayat Quran Allah Ta'ala sebut, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Dunia ni hidup tak ada apa, melainkan mata', atau benda yang sementara, kesedapan yang sementara, ghurur, yang memperdaya kita lagi. Kan? Nampak tu sedap, cantik, tapi rupa-rupa tak jadi berkah apa untuk mau masuk dalam kubur. Tak jadi berkah apa untuk ke akhirat. Itu nombor 1. Nombor 2, hawa nafsu. Kan? Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu ni sangat-sangat mengintah kita buat benda jahat, buat benda tak elok. Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta takuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Tidak beriman seseorang melainkan hawa nafsunya mengikut apa yang aku bawa kepadanya, yang aku bawa dengannya. Ikut agama, ikut syarak. Tunduk kita dengan perintah syarak, bukan sebalik kepada kehendak hawa nafsu. Dalam satu perkataan ulama disebut, tawaqqa nafsaka la ta'man min ghawailiha, fan nafsu akhbathu min 70 syaitana. Jagalah dirimu dan jangan pernah rasa aman dengan tipu dayanya, kerana nafsu itu lebih jahat, lebih teruk daripada 70 syaitan. Jahat lagi dia. Dia tak terpisah, dia duduk dengan kita selalu ni. Pergi mana-mana, jaga tidur dia ada lah kau. Tak boleh pisah. Sedangkan syaitan jadi daripada luar. Nak merosakkan kita dia daripada luar. Sama ada dia pengaruh kita daripada luar, ataupun dari luar lama-lama dia masuk dalam. Kerana perisai tak ada. Semayang tak ada, apa tak ada. Masuk dia ke dalam. Inna syaitan yajri min ibni adama majrad dam. Masuk dalam salu-salu darah ni. Dia ada pengaruh kita dengan dahsyat. Masuk dalam tu.
Kemudian Nabi SAW memerintahkan kepada kita usaha untuk melaksanakan segala yang Allah perintah daripada yang wajib-wajib dan yang sunat-sunat, itu juga jadi perisai. Semua amal soleh, ibadah, apa lagi yang wajib tu semua akan memperisai kita. Antaranya kita ambil contoh Nabi SAW qaba setiap daripada lepas selesai sembahyang subuh, sembahyang maghrib, jangan tinggal 10 kali Nabi qaba. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Apa dia dapat? Kutibat lahu 10 hasanat wa muhayyat anhu 10 sayiat wa rufi'at lahu 10 darajat wa kanat lahu hifzan min kulli makruh. Ada satu riwayat min asyaitan wa min kulli makruh. Nabi SAW kata, buat tu 10 kali, boleh dapat. Pertama, ditulis baginya 10 kebaikan. Nombor 2, dihapus daripadanya 10 kesalahan dosa. Nombor 3, diangkat baginya 10 darajah. Dan Allah pelihara dia daripada syaitan. Satu riwayat daripada syaitan dan segala yang dia tak suka. Satu riwayat segala yang tak suka sahaja. Itu perisai nama. Begitu juga dengan amal-amal benda apa lain. Semua benda tu berbentuk perisai bagi kita daripada kejahatan syaitan yang tak pernah tidur. Buat benda, suruh kita buat benda jahat, tak pernah tidur. Dalam masjid dia masuk, boleh kita rasa selamat. La ta'man min ghawailiha. Nafsu sama, syaitan pun sama. Sama tu. Dia kalau boleh nampak lah senang kita kan. Dia nampak. Pun tak juga kan. Kau takut terbagai kita kan nampak dia. Payah. Hanya orang-orang tertentu yang diberi lihat Allah Ta'ala contoh. Pernah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu sama dengan setan. Dia bagi perisai kat Sayyidina Abu Bakar aja. Sayyidina Abu Bakar perisai kan. Kan dia jaga barang tu. Panjang cerita sebab dia hari datang hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Hampir terpedaya Sayyidina Abu Bakar. Dia ajar supaya terelak daripada gangguan syaitan. Apa dia? Percaya kursi. Itu perisai. Nabi qaba, setan tu dia kata. Yang dia qaba tu betul. Kursi itu perisai. Abu Hurairah, Sayyidina Abu Bakar. Abu Hurairah. Dia kata itu perisai. Kan? Ayatul kursi. Hebat, perisai. Bahkan Nabi SAW menyebut man qara'a ayatul kursi fi duburi kulli salatin lam yamna'hu min dukhul jannati min dukhul jannati illa al-maut. Atau kama qala. Barang siapa yang mengamalkan membaca ayatul kursi lepas daripada setiap kali salat fardu, maka tidak ada apa yang boleh menegahnya daripada masuk syurga melainkan mati. Hebat tu. Bukan kocik-kocik anak. Kadang-kadang kita sampai tak ada masanya ayat kursi je, tak apa minit pun, seminit pun tak sampai. Tapi macam tak ada masa gitu. Bukan semestinya duduk tempat itu. Kita masih boleh lagi. Topeh mayang kan ada benda nak kerja boleh sambil jalan ayat kursi. Ayat kursi nak lalat mata boleh baca. Tapi hari ini hebatlah. Masjid-masjid surau-surau lepas daripada sembahyang isyak ada baca surah Al-Mulk. Bagus tu. Kan? Kalau surah Al-Mulk dia kata apa hadis tu? Minal Qur'ani 30 ayah. Syafa'at li rajulin hatta ghufiralah. Hadis tu ya Imam Abu Daud. Nabi SAW khabar daripada Quran itu ada 30 ayat, siapa baca maka akan ayat itu akan beri syafaat besok di yaumil qiyamah sehingga dia tu terampun dosa-dosa. Itu yang kita baca surah Al-Mulk. Baguslah. Tapi kalau kira surah Al-Mulk tu lama juga masa nak ambil tu kan. Lama tu. Tapi hebatlah masyarakat hari ni ramai yang boleh baca. Tapi nak banding dengan ayat kursi, tu tak terbaca tu kira miskin puna lah. Ya. Kalau ayat kursi pun tak terbaca, kalau macam tu dengan ganjaran dan fadilat yang disebut dalam hadis tu tak terbaca, tu tak kira lagi. Allahumma ajirni minan nar. Tu tak elak daripada neraka. Tadi ni masuk syurga, ni tak elak daripada neraka. Benda yang sama. Kalau ayat kursi kau tak boleh, ni lagi pendek. Lagi pendek lagi ada lagi. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Itu paling tidak pada sembahyang maghrib, sembahyang subuh. Sama tu. Kalau boleh setiap sembahyang. Lepas daripada salat fardu. Banyak benda yang jadi perisai bagi kita.
Jadi sebab tu Nabi SAW ingatkan banyak benda tu yang paling sikit, yang paling ringkas, yang paling pendek itu tak terbuat. Jangan harap yang panjang-panjang lah. Jangan harap yang macam kita yakinlah kalau yang boleh mengamalkan secara konsisten, istiqamah. Kalau katakan surah Al-Mulk yang 30 ayat yang makan masa lebih daripada 5 minit tu kalau boleh insya-Allah. Takat ayat kursi dia mampu nak baca. Takat Allah majirni minan nar insya-Allah. Tapi kalau yang pendek-pendek tadi baca tu seharap yang panjang-panjang ni. Payah jadi. Jadi sebab tu Rasulullah SAW ingatkan kita. Sebab urusan kehidupan kita ni mesti ada ujian. Baik itu yang kedua. Tak habis lagi tadi kan. Yang pertama dengan dunia. Nombor 2 dengan hawa nafsu. Nombor 3 dengan syaitan dan iblis. Sebab dia sentiasa suruh kita buat benda jahat. Inna asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Itu kerja setan. Dia selalu ajak kita, menjanjikan kita yang mani-mani yang elok, padahal tu benda tak elok, benda koji. Kan? Tu apa jadi kepada Bal'am Ba'ura? Kan? Samalah tu. Kan? Janji-janji manis akhirnya mati kafir dah. Sedangkan dia orang yang pertama ilmunya hebat, nombor 2 doanya mustajab. Kan? Ilmu hebat. Imam Hasan Basri rahimahullah kata, ilmu hebat tak hebat, pandang ke atas nampak arash, kata dia. Oh, hebat. Mati kafir. Kenapa? Terpedaya dengan janji manis syaitan. Terpedaya dengan pengaruh syaitan. Kita dah ilmu tak apa benar. Dah kalau ilmu tak banyak, mana datang amal banyak? Mustahil. Ilmu tak banyak, amal tak banyak. Dalam pada amal tak banyak pula cumbang-camping amal kita. Patut kita ni rasa risau, rasa takut. Kan? Sedangkan banyak benda-benda depan mata kita yang boleh menambah berkah. Yang ringkas-ringkas, yang mudah-mudah. Bahkan kebahagiaan kita memilih untuk menghapuskan berkah yang dah diusahakan. Lagi hebat lagi. Dah cantik-cantik baca Quran, cantik-cantik solat berjamaah, zikir itu ini, sedekah dengan tambah lagi. Akhirnya cerita buruk hal orang. Ini cerita pilihan raya ni semua cerita ni. Ya. Kan? Cerita pilihan raya ni cerita. Banyak itulah. Dalam grup, dalam burak-burak. Ya boleh cerita politik, boleh cerita pilihan raya. Tapi, kono benda yang kita cerita tak ada lah hal dah. Ni kan kau cakap cerita. Benda buruk orang, aib orang, tu tak cerita lagi. Benda tu mana kau dapat? Entah ni. Orang cerita dan pun cerita, ya dia ni cerita dia. Benda tak pasti. Itu nama fitnah. Nabi SAW sebut, atadruna manil muflis? Kau tahu tak muflis tu apa? Qalu al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Orang muflis tak ada harta, tak ada duit. Qala sallallahu alaihi wasallam, al-muflisu min ummati man ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad syatama hadha wa akala mala hadha wa qadhafa hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha fayu'ta hadha min hasanati wa hadha min hasanati fa in faniyat hasanatuhu ukhidha min khatayahum faturihat alayhi thumma turiha fi an-nar. Atau kemaqal. Nabi kata, orang yang muflis sebenar daripada kalangan umatku, yang besok dia yaumil qiyamah datang bawa semayang, bawa puasa, bawa zakat, bawa benda wajib fardu, bawa benda sunat-sunat, banyaklah. Tapi lah masa yang sama tengok ada maki hamun orang, ada menuduh-nuduh orang, fitnah orang, makan harta hak orang, ambil hak orang, bunuh orang, mukul orang sana, mukul orang sini, mentang-mentang dia ada kuasa, contoh kan? Fayu'ta hadha min hasanati wa hadha min hasanati. Habis semua kebaikan dia bagi orang semua sana. Orang dia aniaya. Habis kebaikan dia, masih berhutang lagi. Ukhidha min khatayahum. Ambil pula dosa orang tu, timpa atas dia. Kemudian dicampakkan dalam mengaku. Ni dia orang muflis sebenar. Ni takut ni. Kan? Sebab tu Nabi SAW khabar, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Burak-burak dengan burak politik, burak pilihan raya, nampak raya ni cerita-cerita tahu bondo ni. Cerita aib orang ni. Liyasmut, diam aja. Boleh angkat kaki, tak boleh diam.
Man sammatan naja, Nabi kata. Siapa yang senyap selamat. Sambung ayat, sambung cerita yang aib orang ni, dia tak selamat. Ada lagi hadis Nabi SAW menyebut, la yadkhulul jannata qattat. Kalau bahasa ni 9, qattat tu sondat lah. Qattatun maksud dia orang yang suka bercerita benda-benda yang dia pun tak tahu apa benda. Dengar cerita tu pun ada hadis lain lagi. Kafa bil mar'i ithman ay yuhadditha bi kulli ma sami'. Memadai seorang itu berdosa, bercerita apa aja dia dengar. Tak pada mana tak kisah. Betul kau tidak dan tak peduli. Dosa Nabi kata. Sekalipun cerita tu benar, dia kutip-kutip dia share. Dia kutip-kutip dia forward. Lepas 2-3 hari dia pangkah tu, tulis tengah fake news. Mampu kita nak cover. Itu yang kata muflis tu. Jangan nak buat tu. Kan? Dia orang yang rumah betul selera bab ni, dia memang itu yang diujuk. Kan? Rumah itu politik tak apa. Tengok tak ada masalah. Kita takat tengok dengar kau ada benda tak betul kita dengar, tak adalah masalah. Pandailah kita. Kita kan ada filter Kan? Ada filter. Kadang kita ada kawan-kawan kadang kita sobot tu jangan. Dia tu pergi tak mau deh. Kau okey. Kan? Ada tu sampai tahap sombong lagi. Yo nang betul tak boleh nampak orang lain pada dia. Orang lain semua salah. Dia nak tu tak betul tu. Kan? Orang macam ni jangan kita duduk dengan dia. Ulama kata jangan duduk dengan dia. Jangan berlagu lutut dengan dia. Bahaya. Bahaya kat kita. Pasal apa? Kesian kat dia. Berlagu lutut kat dia, kesian kat dia. Pasal apa? Otak kat situ. Nanti sesi pergi hospital. Kan? Jangan berlagu lutut. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita cara macam mana kita nak memperkuat perisai kita. Yang paling hebat salat. Itu semua kita tahu. Tanha 'anil fahsya wal munkar. Tapi kita ramai yang tak rasa itu perisai terhebat. Kan? Sebab bagi dia hidup ni bukan perisai itu yang penting. Hidup ni macam mana nak masuk tersalu dalam hidup dia benda sedap ni. Duit rota pangkat yang syok-syok sedap-sedap ni. Dia lupa benda yang tak sedap ni yang banyak mengerumun ke dia. Kan? Yang menolak benda-benda tu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan pada kita, Eden dengan umat ini umpama macam den duk tengah, belakang api, depan ni kali katu tu dia. Kali katu dia nak terakam yang benda-benda cahaya ni. Dan tahan berapa banyak boleh tahan kali katu ni? Tak boleh. Banyak yang pergi terjun ke situ. Sebab nampak cantik benda tu. Kan? Nampak cantik. Tu yang kata perisai tak ada. Sebab tu kita kena usaha memperkuat perisai kita. Kan? Zaman fitnah, dia fitnah makin menobal. Dia takkan jadi menipis. Dia takkan jadi makin kurang. Dia akan menjadi makin dahsyat sampai berlaku kiamat. Orang perisai tak ada, itu yang Dajjal datang jadi ngikut. Semayang ada. Pasal apa? Perisai tak ada. Daripada sekarang, mungkin kita kata, dan tak sampai nak jumpa Dajjal ni, dah mati dulu ni. Siapa? Itu kita tak tahu. Kan? Ataupun kita kata, lambek pergi kiamat ni. Jangan ambil kerja Allah Ta'ala. Lambek, capek, tak tahu. Tak sok lusa, tak tahu. Tak tahu. Yang penting kita buat kerja. Jangan sampai tahap nanti sampai kepada keadaan dan suasana Allah dah tutup rapat pintu taubat, baru kita nak mengengit air mata darah pun Allah tak ampunan dosa kita. Kan? Tiba-tiba keluar matahari dah songsang, apa lain macam matahari keluar ni, tu dah tutup dah pintu taubat rapat dah tu. Kan? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kita banyak dalam Al-Quran, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita usaha. Kan? Antara benda yang banyak merosakkan kita, mulut kita dan mata kita. Kan? Mulut tu paling banyak. Mulut paling banyak. Nabi SAW kata, yang paling banyak sebab kepada orang banyak dicampak dalam neraka, dua. Ma baina fakhidai wa ma baina lihyai wa ma baina fakhidai. Di antara dua janggut dan dua paha. Dua janggut tu mulut lah. Misal dengan janggut. Dua janggut tu mulut. Mulut banyak buat dosa.
Mulut banyak himpun bokar-bokar dosa. Dan di antara dua pohon ni yang kita cerita tadi ni. Bondo-bondo yang boleh membawa kepada perzinaan. Kan? Bahkan Nabi SAW pernah nyebut. Kan? Kalau kita nampak, ada hadis riwayat Imam Ad-Darimi rahimahullahu ta'ala. Nabi khabar, bila seseorang nampak perempuan dengan auratnya. Aurat perempuan. Mana orang lelaki ternampak aurat perempuan. Macam tadi lah, tersentuhlah mati terasa hati. Bawa masuk hati ni. Ui, anda dah ni. Kan? Apalagi lebih dahsyat, ini kau jadi bini dan elok ni. Tu dah tahu dah tu. Nabi khabar, kalau macam tu keadaannya, copek balik macam hadis tadi. Dapatkan isterinya. Sebab Nabi khabar, apa yang ada dengan dia tu, dengan bini kau, sama Nabi khabar. Apa yang ada dengan dia, dengan bini kau, sama. Beza yang tu haram, setan suka. Yang ni halal, Allah suka. Itu je. Beza tu kan? Boleh faham kan? Nabi beri simple je. Nak elak. Sebab tu Nabi khabar, ada macam tu, tahu dapatkan isteri. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, antara tujuan dan matlaman Allah wujudkan dan mensyariatkan perkahwinan. Apa dia? Liyaskuna ilaiha. Supaya kita boleh rasa tenang dengan adanya bini kita. Liyaskuna ilaiha. Kan? Supaya kita boleh tenang. Tenang dengan isteri. Tapi isteri pun kena main peranan. Supaya dia boleh jadi sebab kepada ketenangan suami. Dengan nak menyingur je, payah je. Kan? Tak boleh. Dia ada masing-masing, ada tu lah. Ada kerjasama lah. Iya. Terutama orang muda sekarang, dia tak faham bab ni. Kenapa perkahwinan? Liyaskuna ilaiha. Supaya hidup boleh jadi lebih tenang. Tapi asasnya ada lah. Asas semayang yang ada, asas aurat ada. Apa yang adalah semayang, ada dan wujudkan dalam kehidupan luar semayang. Tenanglah. Kan? Semayang pun tak ada, macam mana? Kemudian tengok, nak buat majlis akad nikah, buatkan masjid. Tapi macam mana sifat dan sikap masuk masjid? Masuk masjid pun ada aturan ni. Masuk kaki kanan, tak pernah tengok tahiyatul masjid, tak buat. Kalau semayang, okey. Kalau semayang Jumaat, kau ni untuk akad nikah, majlis akad nikah, buat tu dalam masjid tu. Masuk tu. Ya, memang tak wajib. Tapi sikap tu macam mana? Lebih teruk lagi, masuk betul tahu yang perempuan, terutama pengantin lah. Kita orang jaga masjid, takkan nak cek kan? Uzur tak uzur ni. Dia tak peduli. Dan pernah saya tahu mana ni sebab daripada orang perempuan lah. Sama-sama dia tahu. Bila bila masa dia tahu tu. Kan? Dia pun khabar. Ni uzur ni, masuk ni. Duduk. Pengantin tu utama. Duduk uzur. Boleh masuk tak masjid? Kadang macam tu. Tak boleh cik. Dosa. Haram hukum Ada pula khabar dulu. Yalah. Sebab kotor. Sekarang kan dah ada lapik-lapik itu, lapik ni, pampers tu, pampers ni. Mana boleh? Sama hukum Orang lelaki-lelaki dalam keadaan junub pun tak boleh masuk masjid. Ada ke orang lelaki-lelaki masalah menitik sana, menitik sini? Tak ada. Kan? Sama ya. Haram hukum Jadi kadang-kadang dia nak punggah hukum hakam ni ikut selera dia, payah ya. Dulu, sikit masa lalu, buat kursus haji dekat Masjid Negeri. Orang perempuan yang uzur semua masuk. Itu ada pula khabar. Tak apa, boleh dah. Ada yang kata sebab darurah. Ada yang khabar dulu tak apa, tak boleh, susah. Sekarang dah boleh kawal. Berasi macam sebut tadilah. Mana boleh? Ikut suka hati je lah. Kan? Hukum ni selera dia mana boleh? Lepas tu Alhamdulillah lah. Saya hanya setakat sebut dalam kuliah aja. Tapi mungkin ada orang menyampaikan ataupun mungkin ada orang lain yang mengingatkan. Benda tu tak boleh. Alhamdulillah sekarang tak ada dah. Dulu kan main lagi. Kan? Kalau kursus haji perdana tu ada buat dekat Masjid Negeri. Besar tu. Kan? Pono. Dia tak peduli. Kita nak buat masjid akad nikah ke apa-apa untuk berkat. Ni berkat apa benda? Tak ada. Itu tak kira lagi. Yang mengiringi pengantin ni. Yang tudung tak ada apa, tak ada langsung, tak ada seorang silu masuk masjid tak pakai tudung. Kan? Itu AJK kau nampak macam tu hambat ni kan? Sampai mulia. Elok pula orang Jepun masuk masjid ditutup kepala kan? Kita tak tutup. Masuk masjid bukanlah masuk dewan tak. Dia masuk sekitar-sekitar tu okey lah. Ini masuk masjid ni, dalam dewan masjid ni. Itu dibantai berburak hoha-hoha. Kan? Dalam hadis kata, man takallama fil masjid bi kalamid dunya ahbatallahu amalahu 40 sana. Kan? Siapa yang bercakap-cakap dalam masjid dengan perkataan dunia, burak-burak dunia tak tentu pasal, Allah hapus amalnya 40 tahun dah. Amal kita tak seberapa 40 tahun siap-siap.
Selesai. Kan? Ini masalah lagi. Jadi itu kena perhatilah. Kalau katakan tak boleh nak elak benda tu, jangan buat masjid. Afdal buat luar lagi. Kan? Kalau adab-adab akhlak dalam masjid tak boleh nak pelihara, buatlah ke luar. Jangan cemarkan kemuliaan masjid. Sebab tu dalam hadis Nabi SAW pernah sebut, ya'ti 'alan nasi zamanun yubahuna bil masajid wa la ya'murunaha illa qalila. Besok akan sampai satu ketika zaman suasana orang berbangga-bangga dengan masjid tetapi tidak ada yang mengimarahkannya melainkan sedikit sahaja. Di antara perkara imarah adalah perkara memelihara kemuliaan masjid. Itu imarah, bukan setakat buat kuliah, ya imarah. Solat jamaah, imarah. Bahkan memelihara kemuliaan masjid itu juga imarah. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Orang mengimarahkan masjid tu orang beriman dengan Allah di hari akhirat. Tu kena jaga. Bab-bab macam ni, keutamaan tu tokan pada belah-belah perempuan. Pasal apa? Yang banyak hiasnya dekat dia. Yang banyak berwangi-wangian ke sana kemari dia. Yang banyak bermasalah dalam masalah aurat pun dia. Yang banyak mendatangkan fitnah kepada orang lelaki-lelaki lebih banyak berbanding orang lelaki-lelaki kepada perempuan. Itu pun bab tu dia. Masalah. Kena jaga. Kita masing-masing lah. Kena faham tanggungjawab kita. Lepas tu pula jadi trend. Terutama orang muda. Tak terkecuali orang tua. Suka pakai seluar-seluar kotat. Orang tua. Baru 2 hari sudah saya nampak. Nampak macam mana dia melintih depan kita. Kan nak tengok benar. Kita pun loyo. Tapi nak macam mana? Itulah benda yang ada. Kan? Iyo loyo je. Loyo tahu loyo. Kita pun loyo. Macam mana? Tapi tu nang ada. Dia selera dah je tu. Kan? Dia pakai apa? Seluar tight tu apa? Yang buat berlari tu. Legging. Bayang nak orang tua pakai legging. Dah lah gomok. Kan? Jadi kita sebut lebih-lebih kan macam kita ni jahat pun mulut kan. Tapi lah kita tengok pun menyampah lah tengok Tapi selera pakai tu. Saya rasa orang makcik tu dah ada cucu dah pakai legging. Ya Allah. Ni tahulah. Orang muda saja pakai pun tak elok. Tapi kita orang lelaki ni tengok pun naik-naik lah juga koning yang ni. Nak naik koning pun serba salah. Nak turun pun serba salah. Mana kan? Jagalah. Orang lelaki-lelaki tak ada. Mana ada masalah tu tak ada. Kan? Cuma dia punya meronyam dia lah. Kadang-kadang ada, kadang tidak. Tu meronyam ni tak nampak. Dia duduk dalam bini sebelah relax. Ada kalau dia meronyam kan. Orang perempuan ni terkeluar benda perhiasan. Kan? Janganlah pakai kotak-kotak tu. Fitnah kepada orang lelaki-lelaki Nabi SAW sebut, ma taraktu 'ala ar-rijal ashadda fitnatan minan nisa. Aku tidak tinggalkan kepada orang lelaki suatu fitnah yang lebih borek, lebih dahsyat, lebih teruk daripada orang perempuan. Tu fitnah bagi orang lelaki-lelaki. Yang paling teruk ke orang perempuan. Bukan salah lah nikah lebih tu, tak salah kan. Tapi yang jadi masalah orang perempuan tu mendatangkan fitnah kepada orang lelaki. Ya sebaliknya pun ada juga, tapi lebih borek dia. Tapi kan elok kalau orang perempuan jaga, eloklah jadi orang lelaki bukan jadi putus susun elok. Kalau orang perempuan bakat elok jaga ini tak keluar masjid dah ada tepi jalan dah kan. Naik basikal, seluar kotat. Kita tengok lelaki perempuan ada pula rambut panjang bertiup di angin macam nak. Perempuan. Kan ada kan pagi-pagi naik basikal. Tu tak boleh elak tu. Kita naik kereta macam tu Ya, pagi-pagi selalu jumpa. Laki-laki pakai pun tak elok nampak kan? Terbonjol sana, terbonjol sini, orang laki-laki tu. Kalau orang perempuan lagi parah lagi. Naik basikal, naik basikal boleh tak? Boleh cik. Saya pun tak tahu macam mana dia naik basikal. Tempat duduk kecil je. Naik basikal pakailah tracksuit longgar-longgar elok, baju longgar-longgar elok, pakai tudung elok. Boleh tak naik basikal? Naiklah. Naik traktor, kopo, kau tak kisah. Pakai tu jaga. Naik basikal, naik motor semua boleh. Tak kisah orang perempuan naik apa. Tapi jagalah pakaian tu. Kenapa perlu pakai seluar kotat? Kau seluar kotat tu jadi lagi sihat. Kan? Kau seluar kotat lagi sihat. Oh, naik basikal lagi sihat. Kau tu dulu kobar dia jawab sonang, ayah kau ngajar teh.
Ya. Kan? Kalau kotak tu lagi sihat kotak. Ataupun bekas seluar kotak lagi laju berzikar tu kan. Tak ada. Dia ikut berzikar tu mahal kau murah. Tak apalah. Tu buat berzikar. Janganlah sampai tahap datang masjid, datang Alhamdulillah. Baca kitab, baca. Ada guru, ada. Tapi babnya dia tak boleh jaga. Punah lah. Punah kan lah. Bab asas tu. Basic. Basic aja tu. Bukan bono-bono yang payah-payah ni. Ulum hadis kau, usul fiqh, usul hadis tak bukan. Tu poning kepala tu. Tutup aurat, batas aurat itu tahu. Tu basic tu. Tu sampai tu pun tak boleh nak jaga, payahlah cerita tu cerita nak baik negara Islam mampu semua tu jauh lagi tu. Jauh. Jadilah tu. Melatih dah. Nampak dah rasa macam bau si lomak ni walaupun tak ada. Tapi sini hidangannya sedap, tapi maintain je lah. Yang penting bungkui. Wallahu alam. Jadilah tuan-tuan, mudah-mudahan bagi manfaat pada kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita dan jaga lidah kita, jaga pergaulan kita, jaga sembang-sembang dan percakapan kita, terutama dalam suasana pilihan raya tak lama lagi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita supaya amal-amal kebaikan kita yang tak banyak, tak seberapa ni jadi berkah yang baik. Yang sikit tu mudah-mudahan banyak di sisi Allah. Yang kecil tu mudah-mudahan besar di sisi Allah. Dan yang tak seberapa tu mudah-mudahan sempurna di sisi Allah. Jangan jadi sebab perbuatan yang sedikit, sembang-sembang yang tak lama menjadi habis bertahun-tahun amal kita. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkatan hidup dan meredai dan mengampuni segala dosa-dosa kita. Allahumma amin. Sallallahu alaihi wasallam ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi